Contoh kedua yang menunjukkan bahawa 4 bulan yang lepas ini merupakan masa yang lost months dalam segi national healing dengan izin adalah setengah ucapan di Parlimen pada hari semalam yang menerang Majlis Peguam yang baru-baru ini menganjurkan forum atas social contract. Apa yang terjadi kepada Malaysia sehingga kan penganjur artikel 11 Perlembagaan Persekutuan mengenai kebebasan beragama telah dianggap sebagai satu serangan terhadap Islam sebagai agama persekutuan, sementara satu forum mengenai social contract dianggap sebagai satu serangan terhadap ketuanan Melayu, dan maka itu adalah anti-national. Yang lebih memerajakan adalah persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa tidak perlu ada sebarang perbahasan mengenai social contract kerana ianya hanya akan mencetuskan kemarahan, animosity. Adakah Malaysia menjadi masyarakat yang telah terbuka atau menghala ke masa depan yang bertentangan di mana semakin isu yang akan dianggap sebagai isu-isu sensitif dan tidak harus dibincang secara terbuka dan patut disapu di bawah permaidani sahaja. Pada satu segi adalah seruan lantang untuk ketuanan Melayu malah kedaulatan Melayu. Sungguh pun ini adalah bertentangan dengan kontrak sosial merdeka, satu persetujuan yang sama-sama dicapai oleh berbagai komuniti utama bahawa Malaysia adalah sebuah negara demokratik, sekular, majmuk yang memupuk Islam sebagai agama persekutuan dan perbezaan di antara kaum diiktiraf dan kepelbagaian dihormati. Dasar afirmatif dilaksanakan untuk membantu golongan yang ketinggalan dalam segi sosioekonomi, dan pada segi yang lain timbulnya semakin permintaan supaya isu kontrak sosial ini disekat dari domain diskusi awam. Masa begitu terhad matanya apa? Bukankah pengajaran yang wajar telah didapati dari episod pengacauan krus oleh penghunusi keris oleh pemimpin UMNO, pemimpin pemuda UMNO di Perhimpunan Agung Pemuda UMNO yang lepas, sehingga kan pucuk pimpinan kebangsaan UMNO sendiri pun mengakui sebagai salah satu faktor utama kekalahan terus Barisan Nasional dalam pilihan raya umum Mac lalu. Adakah pemimpin MCA, gerakan MIC dan lain-lain komponen parti BN bersedia mengambil pendirian yang teguh bahawa social contract merdeka merupakan satu asas wawasan 2020 untuk satu bangsa Malaysia yang menyokong ketuanan rakyat untuk semua rakyat Malaysia yang bertentangan dengan ketuanan Melayu atau kedaulatan Melayu? Ataupun MCA, gerakan MIC dan lain-lain komponen parti BN bersetuju dengan kata-kata dan pendekatan perkauman sebegini di dalam dan di luar Parlimen dan membuktikan bahawa apa yang dikatakan oleh bekas Presiden Gerakan dan Menteri Dr. Lim Keng Yek bahawa UMNO tidak memberikan kedudukan yang sama rata kepada lain-lain komponen parti di Barisan Nasional dan menjadikan MCA, gerakan MIC dan lain-lain parti sebagai pengemis politik, political beggars, sebagai benar. Lenggo minta laluan. Ini langgar peraturan. Tak boleh ucap pun. Sama siapa belakang tadi tolong. Minta laluan. 25 dia tak tahu. Tolong. Adakah ini mengapa Presiden MCA yang berhormat daripada Kulai telah memilih untuk tidak menjadi sebahagian daripada jemaah menteri setelah pilihan raya umum Mac lepas dan mengumumkan bahawa beliau tidak akan terus sebagai Presiden MCA bertanding kerana beliau tidak upaya menukar kedudukan MCA di BN sebagai pengemis politik, political beggars, yang juga merupakan pendapat sama yang dinyatakan oleh para pemimpin MCA dalam media. Tuan Dipertua, Sabah ialah lagi satu contoh. Selepas pilihan raya besar ini bahawa adalah berbagai peruntukan dicurah kepada Sabah, khasnya pada 31 hari bulan Mei apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah buat lawatan yang memberi angpau khas. Sungguh pun yang biasanya angpau diberi ialah untuk dalam pilihan raya besar sahaja. Tapi ini kali yang pertama adalah diiktirafkan oleh Kuala Lumpur bahawa Sabah dan Sarawak sangat penting oleh kerana tanpa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional di Sabah dan Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjadi ketua pembangkang dan bukan Perdana Menteri. Dan sebab itu peranan pivotal yang dimainkan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional di Sabah dan di Sarawak. Tetapi kenapa adalah peruntukan tambahan 1 bilion ringgit bukan sahaja untuk Sabah dan
untuk Sarawak pun, tetapi adalah kekurangan peruntukan untuk negeri Pulau Pinang. 2.3 bilion ringgit untuk dua-dua projek, satu monorail dan satu untuk PORR. Adakah ini satu cara untuk hukum rakyat Pulau Pinang oleh kerana keputusan mereka dalam pilihan raya besar dahulu untuk memilih parti-parti yang Pakatan Rakyat? Dan ini itu bukan tentulah bukan dulu. untuk menyatukan kepada rakyat. Adakah kerajaan Barisan Nasional satu kerajaan untuk semua rakyat Malaysia atau untuk sahaja bahagian-bahagian di mana dapat sokongan undi daripada mereka? Dan sebab itu saya rasa ini mustahak dan masalah-masalah Sabah perlu ditangani dan tetapi apa yang perlu fahami ialah saya percaya bahawa peruntukan 1 bilion ringgit untuk Sabah tidak akan selesai masalah-masalah dan rakyat Sabah mereka dipinggirkan selama 44 tahun. Oleh kerana 1 bilion ringgit itu akan pergi mana? Antara masalah-masalah perpinggiran di Sabah ialah di Sabah adalah korupsi yang tertinggi sekali dalam Malaysia. Saya percaya di Sabah antara negeri-negeri di mana rasuah yang berharga lela. Dan kalau begitu 1 bilion ringgit akhirnya akan menguntung orang-orang, segelintir orang sahaja dan bukan anak-anak Sabah. Dan itulah sebab itu kenapa ada berlaku desas-desus mengenai unrest dalam Sabah, tetapi kita, apa yang kita tidak lihat ialah di mana pemimpin-pemimpin politik khasnya dalam Barisan Nasional menggunakan keadaan itu untuk keuntungan mereka. Tidak keuntungan mereka, dan ini berarti bahawa rakyat jelata digadaikan menjadilah alat untuk memperkaya-rayakan pemimpin-pemimpin, segelintir orang pemimpin-pemimpin dalam Barisan Nasional, khasnya dalam UMNO Barisan Nasional sahaja. 2 minit lagi. Sebenarnya saya ada banyak lagi perkara yang saya mahu sebut, tapi sama dengan cepatnya kita mahu reform. Apa kita tengok dalam 4 bulan ini? Mana itu judicial reform? Mana ada ex gratia payment? Kita mahu tahu berapa jumlah ex gratia payment dibayar kepada 6 orang hakim-hakim yang jadi mangsa krisis kehakiman tahun 1987.